hukum melaksanakannya? Jadi, bagi merungkaikannya, anda perlu menonton dokumentari ini sehingga selesai. Isu kenduri arwah sering menjadi satu polemik yang tidak berkesudahan. Jadi, anda bersama saya Muhammad Syazam Sofyan bagi merungkaikan satu isu mengenai kenduri arwah atau kematian. Apakah pandangan syarak kenduri kematian menjadi satu tradisi yang sering dilakukan khususnya bagi masyarakat Melayu Islam di Malaysia. Kenduri arwah ini dilakukan sebaik saja apabila berlakunya kematian bagi sesebuah keluarga. Ada yang melaksanakan selama 3 malam berturut-turut dan tidak kurang juga yang melaksanakan selama 7 malam berturut-turut, sehingga kan mereka menganggap kenduri arwah ini sebagai satu tradisi ataupun ritual yang mesti dilakukan. Dan jika mana ada pihak ataupun sebuah keluarga yang tidak melakukannya, dianggap pelik. Oleh itu, sesuai dengan isu ini, maka akan dirungkaikan isu kenduri arwah ini dari sudut pandang syarak. Kenduri arwah memberi makna kaum kerabat berkumpul di rumah si mati sambil dilakukan tahlil dan diakhiri dengan jamuan. Maka bagi mengetahui kenduri arwah ini sama ada dibenarkan ataupun tidak, maka dibawakan pandangan daripada Ustaz Fatin Nur Muhsin bin Nurdin dan juga pandangan dari sudut syarak. Al-Fadil Ustaz Fatin Nur Muhsin merupakan seorang pendakwah bebas di sekitar masjid-masjid di daerah di Pulau Pinang dan merupakan juga seorang guru di sebuah sekolah menengah agama Dairatul Ma'arifil Wataniah 2 di Gua Perahu, Pulau Pinang. Akan ditanyakan 3 persoalan mengenai isu kenduri arwah. Saya sekarang berada di SMA Dairatul Ma'arifil Wataniah 2 bagi menunggu Al-Fadil Ustaz Fatin Nur Muhsin bagi menanyakan isu kenduri arwah atau kematian. Apakah pandangan syarak? Saya akan bertanyakan kepada penyanyi ini dengan 3 persoalan. Yang pertama, adakah kenduri arwah adalah amalan yang diterima di dalam Islam? Yang kedua, bagaimanakah cara yang betul untuk mengandalkan kenduri arwah menurut syarak? Dan yang terakhir, yang ketiga adalah apakah hukum berkumpul dan makan sempena kenduri arwah di dalam Islam? Soalan pertama terus masuk pada isu kita. Kenduri arwah, adakah dia diterima ataupun tidak? Berdasarkan syarak. Hukum syarak Islam lah. Baik. Jawapan dia ialah tidak ada sebarang petunjuk di sana untuk mengadakan kenduri arwah. Tidak ada petunjuk untuk bila ada mati ada buat kenduri. Bila ada kematian kau buat kenduri. Tak ada mana-mana dalil Quran ataupun hadis ataupun kalau ulama yang secara sarah jelas menyatakan sebegitu. Kita dah faham kali tidak ada sebarang petunjuk. Okey, yang pertama. Yang kedua ialah bila tidak ada sebarang petunjuk, maka dia boleh jadi dua cadang jawapan. Bila kita nak buat, jadi kita kena faham satu perkara tu, asal satu perkara tu adalah harus. Kita ni boleh nak buat apa kan, kalau bagi peluang kita buat sesuatu, tapi kena jaga sama ada perbuatan kita tu bercanggah ataupun tidak bercanggah dengan syarak. Okey. Bila asal perkara memang tidak ada sebarang petunjuk, jadi kalau nak buat boleh tak? Nak buat boleh dah. Tapi macam mana cara? Yang ada petunjuk secara khusus ialah larangan Nabi SAW untuk berkumpul ramai-ramai dan meratap kematian. Itu adalah salah. Itu yang salah. Itu mana? Dah faham dah? Yang tu memang tak boleh. Meratap untuk buat semega rupa, itu adalah perbuatan jahiliah dan ianya terlarang. So nanti kita faham dah. Itu pertama. Yang kedua, sekarang ni masalahnya buat jamuan. Keterangan yang ada ialah ada seorang sahabat Nabi meninggal dunia. Maka Nabi beri nasihat kepada sahabat-sahabat yang lain untuk sediakan makanan kepada keluarga si mati. Maknanya adalah satu macam bentuk kenduri. Tetapi tujuan kenduri tersebut untuk apa? Meringankan beban keluarga si mati. Bukannya minta waris si mati buat kenduri. Nampaklah? Jadi inilah yang asalnya yang kita kena faham. So sekarang ni kita ada petunjuk yang kita dapat ialah nak buat kenduri ni bukannya waris mati tapi jiran dia, kaum keluarga dia hak lain tu. Kawan-kawan hak lain tu main tolong bagi duit buat macam tu. Untuk apa tujuannya? Meringankan atau mengurangkan kesedihan keluarga si mati. Dia tak sesuai lah kita nak pergi makan ramai-ramai seronok-seronok dalam keadaan
keluarga si mati dalam kesedihan. Jadi tak bolehlah. Dia pun meringankan, itu menambahkan beban. Kalau kita minta keluarga tu buat kan. Jadi saranan Nabi untuk ahli keluarga yang lain ataupun jiran tetangga, kaum kenalan yang lain buat kenduri, itu ada satu yang kita kata itulah sebenarnya kenduri arwah. Tapi sebenarnya bukan untuk arwah. Dia untuk meringankan beban keluarga si mati. Itu petunjuk yang kita dapat sekarang ni. Okey, yang seterusnya. Kalau kita kata sekarang ni okey, bukan dengan sebab kenalan tapi waris si mati dia nak buat. Boleh tak? Okey, waris si mati nak buat, tengok pula. Adakah dia buat menggunakan harta si mati? Kalau menggunakan harta si mati, sedangkan tengok pula si mati tu ada anak-anak tak? Waris dia siapa? Kan? Jadi kalau lah adik-beradik dia yang lain yang nak buat, tak menggunakan duit si mati, tak ada masalah. Boleh je, silakan. Kan? Cuma yang masalah dia ialah apabila menggunakan duit si mati, kena tengok pula saja dia takut-takut makan harta anak yatim. Kena ada anak-anak, dia meninggal dunia, anak dia ada anak yatim, ada bawah umur. Kan? Jadi tiba-tiba guna pula duit tu untuk buat kenduri, dah makan harta anak yatim, itu adalah haram. Nampak? Itu yang menyebabkan polemik. Isu ni orang duk pro dan kontra kan. Okey, so dah 2 dan 3. Yang seterusnya, so kita kata sekarang ni asal hukum itu tidak ada masalah, tetapi apa yang dibuat dengan cara yang tak betul dia jadi masalah. Asalnya ialah kita nak mengurangkan beban keluarga si mati, bukannya menambah beban kepada keluarga si mati. Okey. So kalau nak buat juga, ahli keluarga nak buat juga. Okey, dan keluarga nak buat juga, maka dia buat dengan niat apa? Dengan niat membuat jamuan makan kepada orang ramai. Kenapa nak buat jamuan untuk makan untuk orang ramai? Sebab ada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud supaya Nabi kata ayuhan nas ifsus salam. Manusia ifsus salam, sebarkan salam, ifsus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makan kepada manusia, bagi makan kepada orang ramai. Wasallu bil laili wan nas niyam, dan kamu sembahyang pada waktu malam dalam keadaan manusia tidur. Mana time dini hari di hujung-hujung malam tu orang tak tidur, sebab tu kita bangun sembahyang tahajud dan sebagainya lah. Kan? Jadi apa akibat dia bila kita buat macam tu? Hasil dia ialah tadkhulul jannata bisalam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. So hasil nak dapat dia ada jamuan makan dari tu ialah apa? Masuk syurga yang sejahtera. Jadi saya duk faham, kita keluarlah sikit daripada pandangan yang kritik. Ya, kita tengok apa kebaikan dari majlis tersebut. So saya nampak ialah berdasarkan kepada hadis tu, kalau kita bagi makan kepada orang ramai, maka dia boleh masuk syurga. Jadi sekarang ni mayat tu dah dalam kubur. Ya, macam mana nak supaya dia ni boleh masuk syurga? Maka ikhtiar dia ialah, waris ni kata kita buat kenduri untuk si mati. Dengan niat kita bagi orang makan, pahala dia kakak boleh masukkan syurga. Betul. Jadi ingat, dengan harapan ialah Allah terima amalan bagi makan pada orang ramai itu, maka si mati dalam kubur tu menjadi ahli syurga. Jadi saya nampak, saya dari sudut pandangan tu lah, saya tengok dari sudut kata apa? Positif dia tu. Niat dia tu ya, pahala dia dalam jamuan makan tadi tu kepada orang ramai adalah untuk membolehkan, membuka peluang kepada jenazah ataupun si mayat tadi tu menjadi ahli syurga berdasarkan kepada hadis tadi. Jadi saya nampak sebenar-benarnya dari sudut tu lah. Tapi cara pelaksanaan tu pula lah yang nak kena betul. Jadi adik-beradik, kaum keluarga, kenalan dia pula yang kumpul buat. Bukannya ambil daripada si mati. Kalau keluarga si mati tu memang kaya contohnya. Memang kaya. Boleh. Dan anak-anak pun semua dah besar dah. Mereka tak ada masalah. Mereka keluar di depan sendiri nak buat. Walaupun mereka tu waris kan, mereka ada duit mereka. Mereka keluar untuk apa? Untuk ayah mereka. Mereka pun dah ada anak dah. Mereka orang kaya semua. Apa? Mereka buat kenduri untuk ayah mereka. Boleh. Dia terasa dengan niat supaya dengan bagi jamuan orang makan ni, mudah-mudahan Allah kabulkan dan ayah mereka menjadi ahli syurga berdasarkan pada hadis itu. Maka saya berpandangan bahawa kenduri arwah tu kita nak buat tu atau tak buat tu, kita tengok macam mana cara pelaksanaan. Kalau kita buat tu, dia sebenarnya bukan nama kenduri arwah lah. Kita boleh namakan dengan nama yang lain yang agak lebih elok lah. Kan? Kita kata kenduri jamuan untuk orang ramai lah. Tapi dengan niat orang yang buat tu, penganjur tu buat adalah nak pahala dia tu kami hadiahkan kepada ayah kami juga. Dia hadiahkan pahala ni, kami buat jamuan ni kepada sekian sikulan bagi sikulan ni. Pasal dia dah orang dah mati, bukan boleh buat amalan lah. Betul. Siapa nak tolong mereka? Anak-anak yang soleh dan solehah kan?
Ya anak soleh-solehah ni lah yang buat amalan ni. Tapi cara tu kena bagi betul. Niat tu pun kena bagi betul. Okay, ketiga, hukum kumpul makan ramai-ramai sepada kedua arwah, maka kita sebutkan di sini ada pelbagai pandangan. Sebelum jelas kita ada dua lah pemikiran. Dua pemikiran. Satu pemikiran yang mencari jalan selamat, satu pemikiran yang mencari fadilat. Mencari jalan selamat ni ialah kita jangan terlalu bermudah-mudah buat nyambut macam mana orang buat, kita pun nak buat tanpa kita ambil dasar ilmu dia kenapa buat, macam mana cara buat. Takut kita buat cara tak betul. Itu kita kena fokuskan kata orang ramai nak buat amalan, tolong belajar dulu. Alim ulama, para asatiza, ustaz-ustazah sampaikan ilmu ni kepada orang ramai supaya bila selepas daripada ni, masyarakat generasi yang selepas daripada ni, dia buat, dia tahu kenapa aku buat. Kalau dia tak buat, dia faham kenapa aku tak buat. Kita nak hilangkan konflik tu. Polemik, dia kan polemik ni. Ya. Kalau ni belajar ke ustaz ni kita buat boleh. Kalau ni belajar ke ustaz ni kita tak boleh. Ya. So macam dia akan jadi macam seteru. So macam mana nak hilangkan masa tu? Ilmu. Berdasarkan ilmu, maka orang yang buat dia faham kenapa aku buat dan dia tahu macam mana cara buat dan dia tahu kenapa wali tak mau buat. Orang hak tak buat pula, dia tahu kenapa dia tak mau buat dan dia tahu kenapa wali buat dan dia tahu apa sikap yang betul untuk kita kedudukan isu ni supaya tidak menjadi polemik dalam masyarakat, tidak menjadi konflik sehingga menyebabkan masyarakat jadi celawa. Itu antara jalan solusi yang saya harapkan dapat kita kongsikan bersama dan jadikan sebagai solusi kepada umat ni. So selesai dah tiga soalan. Selepas mendengar pandangan daripada Ustaz Fatin dan Muhsin, maka dibawakan juga pandangan daripada syarak berkaitan isu kenduri arwah. Dibawakan pandangan 4 mazhab berkenaan isu ini. Menurut mazhab Hanafi, hukumnya adalah makruh kerana mengharapkan hidangan daripada keluarga si mati. Kerana hidangan hanya layak disajikan ketika bahagia sahaja, bukan ketika ditimpa musibah. Berdasarkan mafhum hadis daripada Jarir bin Abdullah yang bermaksud, kami berpendapat bahawa perbuatan berkumpul iaitu oleh sebahagian manusia di rumah keluarga si mati bagi mengharapkan hidangan ataupun makanan selepas pengebumiannya adalah sebahagian daripada ratapan kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, yang hadis ini dikira sebagai hadis yang sahih. Seterusnya, mazhab Maliki menghukumkan kenduri arwah adalah sebagai hukum makruh dan hukum berkumpul di rumah si mati bagi mengharapkan makanan percuma dikategorikan sebagai perkara yang bid'ah. Hal ini kerana niat mereka yang datang itu sudah salah dan membebankan keluarga si mati yang sememangnya sudah terbeban disebabkan kematian ahli keluarganya. Jika diperhatikan daripada sunnah Nabi SAW, tanggungjawab menyediakan makanan adalah daripada jiran tetangga dan sahabat handai, bukannya daripada ahli keluarga si mati sendiri. Selain itu, menurut mazhab Syafi'i melalui ulama iaitu Imam An-Nawawi dan Imam Al-Syarbini, adat memberi makanan oleh keluarga si mati dan mengajak orang ramai berkumpul di rumah si mati untuk kenduri tertentu adalah perbuatan bid'ah yang tidak disunahkan. Hal ini kerana membebankan keluarga si mati dan juga tiada dalil khusus di dalam Al-Quran dan Sunnah mengenainya. Akhir sekali, menurut mazhab Hambali daripada Ibnu Al-Qudamah, adat menghidangkan makanan kepada tetamu oleh keluarga si mati adalah perkara makruh kerana menambahkan lagi musibah kepada keluarga si mati dan membebankan mereka serta menyerupai perbuatan golongan jahiliyah. Berdasarkan kepada perbincangan sebentar tadi, maka dapat disimpulkan bahawa hukum melaksanakan kenduri arwah adalah harus jika ia dilakukan secara kerelaan hati dan keikhlasan. Seperti kos hidangan ditanggung sepenuhnya oleh anak si mati, oleh jiran tetangga dan juga sahabat handal. Dan pengunjung yang datang perlu mempertulkan niat mereka, iaitu datang semata-mata untuk menyampaikan salam takziah dan juga bukan mengharapkan makanan percuma daripada keluarga si mati. Makruh melaksanakan kenduri arwah jika mana ia mengikut adat setempat dan haram
melaksanakannya apabila ia dilakukan secara paksa. Oleh itu, moga-moga daripada perceraian yang dilaksanakan ini dapat memberi manfaat kepada orang ramai di luar sana. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.